Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Rakyat Sabah tadbir sendiri negeri, tiada orang luar. Ahmad Zahid. Pengurusi Barisan Nasional BN, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan tiada orang luar datang mentadbir apatah lagi menjajah negeri ini. Timbalan Perdana Menteri itu berkata, hanya rakyat Sabah sendiri yang akan mentadbir negeri ini dan memilih pemimpinnya termasuk jawatan Ketua Menteri. Dalam hal itu, katanya BN Sabah diberi autonomi untuk menentukan dan membuat keputusan berkaitan pemimpinnya serta soal mentadbir negeri jika parti itu berkuasa semula. Kita sudah beri autonomi kepada UMNO Sabah dan sekarang kita berikan autonomi kepada BN Sabah. Siapa yang akan mentadbir Sabah? Adakah orang Semenanjung? Kita yakin rakyat Sabah boleh mentadbir negeri ini. Kita serahkan kepada rakyat Sabah untuk memilih pemimpin. Kita serah kepada rakyat Sabah untuk menjadi ketua menteri, menteri dan pembantu menteri, katanya. Beliau berkata demikian pada Majlis Penutupan Himpunan dan Konvensyen BN Sabah di Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC, Tionghoa di sini semalam. Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO berkata, ketika UMNO datang ke Sabah pada 1990, ia adalah atas kehendak rakyat negeri ini yang mahukan parti itu ke negeri ini. Jelasnya, BN datang ke negeri ini semata-mata untuk memastikan kestabilan politik dan keamanan di Sabah menerusi perkongsian kuasa dengan Parti Nasional demi kepentingan rakyat negeri ini. Beliau memberi contoh ketika menjadi Menteri Pertahanan pada 2013, beliau sendiri terbabit dalam proses menggerakkan pasukan keselamatan bagi mempertahankan Sabah daripada pencerobohan pengganas Sulu dalam insiden di Kampung Tanduo, Lahadatu. Sebagai Perdana Menteri Pertahanan, saya tidak sanggup melihat 10 anggota polis dibunuh ketika itu. Saya lihat rakan polis bersungguh-sungguh mempertahankan Sabah. Apabila keadaan tidak terkawal dan darurat diisytiharkan, masuk tentera untuk operasi. Apa yang kita lakukan ini menunjukkan bahwa kita tidak rela bumi Sabah diceroboh. Siapa pertahankan Sabah? Yang pertahankan ialah rakyat Sabah, rakyat Sarawak, dan rakyat Semenanjung. Apabila Kesultanan Negara Seberang mahu ambil Sabah, Menteri UMNO ke mahkamah untuk tolak semua tuntutan. Apa yang dilakukan UMNO? UMNO lah yang pertahankan Sabah dan alhamdulillah kita menang ketiga-tiga kes tuntutan itu, katanya. Sementara itu, Ahmad Zahid berkata dua isu utama di Sabah yaitu bekalan air dan elektrik diberi tumpuan jika BN Sabah kembali memerintah negeri ini selepas pilihan raya negeri PRN akan datang. Katanya BN Sabah akan memastikan masalah itu diselesaikan dalam tempo sepenggal pentadbirannya jika kembali menjadi kerajaan negeri. Program itu pada mulanya dijadwal turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, namun pengerusi Pakatan Harapan itu menghadiri Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2024 di Cyber Event Hall Cyberjaya, Selangor.
Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. 468,7 juta ringgit Malaysia untuk tangani kemiskinan, naik taraf ekses di 8 daerah termiskin di Sabah. Kuala Lumpur, kerajaan terus beriltizam untuk menoktahkan kemiskinan tegar tanpa mengira latar belakang kaum dan wilayah selaras dengan pembangunan inklusif di bawah kerangka ekonomi madani memperkasa rakyat. Kementerian Ekonomi memaklumkan bagi di Sabah keutamaan akan diberikan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur, mengoptimumkan potensi ekonomi, menambah baik akses kepada perkhidmatan sosial, mempertingkat pembangunan inklusif, dan memperkukuh kerjasama antara agensi persekutuan dan kerajaan negeri. Ini dilaksanakan untuk meningkatkan akses dan peluang ekonomi serta berteruskan untuk seterusnya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup di Sabah. Dalam hubungan ini, 8 daerah yang mencatat kadar kemiskinan tegar tertinggi yaitu Tongod, Beluran, Pitas, Kinabatangan, Kota Marudu, Tuaran, Ranau, Lahad Datu, Siling sebanyak 468,7 juta ringgit bagi tahun 2024 telah diperuntukkan bagi melaksanakan proyek atau program menangani kemiskinan, menaik taraf ekses, dan ketersambungan. Kementerian itu menyatakan demikian dalam satu jawaban bertulis terhadap Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau pada sesi soalan lisan persidangan Dewan Rakyat di sini pada Kamis menurut kenyataan media. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Golongan B40 makin terhimpit di bawah kerajaan madani. Kota Baru, kenaikan mendadak harga diesel di Malaysia di bawah kepimpinan kerajaan madani telah menyebabkan rakyat terutamanya golongan B40 semakin terhimpit dengan peningkatan kos sara hidup. Ketua Wanita Gerakan Kelantan, Koh Fai Chow, berkata kenaikan harga diesel memberi kesan berantai terhadap barangan keperluan harian. Menurutnya, langkah itu memperlihatkan kerajaan madani bukan mengutamakan kebajikan rakyat, sebaliknya menambah lagi tekanan hidup penduduk miskin. Kenyataan pemimpin kerajaan madani tiada kenaikan harga barangan tidak berpijak di bumi nyata kerana ia bertentangan dengan apa yang berlaku di bawah, katanya ketika ditemui Harakah Daily di sini. Terdahulu, pada 10 Jun lepas, kerajaan mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak RM1.20 sen seliter daripada harga asal RM2.15 Malaysia seliter. Hukum kerajaan pada PRK Sungai Bakap, Nenggiri. Sehubungan itu, Fai Chow menyatakan bahawa pengundi yang akan mengundi dalam pilihan raya kecil PRK Dun Sungai Bakap dan Dun Nenggiri boleh menghukum kerajaan madani di kertas undi. Gunalah kesempatan PRK bagi menggambarkan referendum rakyat menolak kerajaan madani yang cakap tidak serupa bikin, katanya.
PRK Sungai Bakap akan diadakan pada 6 Julai ini berikutan kematian penyandangnya, dan Perikatan Nasional menampilkan Abidin Ismail bagi mempertahankan Dun terbabit, dan beliau dicabar oleh PKR yang mewakili PH Dr. Johari Arifin. Sementara itu, PRK Dun Nenggiri pula akan diadakan tidak lama lagi berikutan kekosongan luar jangka diumumkan Speaker Dun Kelantan, Dato' Muhammad Amar Abdullah pada Rabu lepas.